Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk kelas dalam bab 3 tingkatan 4 ini, iaitu subtopik 3.8 berkaitan dengan perkembangan pergerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Maksudnya kita nak lihat apakah kesannya daripada pendudukan Jepun ini. Pertama sekali adalah akibat daripada dasar pemerintahan Jepun telah membawa kepada nasionalisme, yang mana ada 3 kesan di situ. Perkembangan semangat anti penjajah, kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu, dan yang ketiga, membawa kesedaran politik di Sabah dan juga Sarawak. Kita lihat dahulu berkaitan dengan perkembangan semangat anti penjajah. Okey. Dua konsep kalau kita lihat ketika semangat nasionalisme mula berkembang sebelum Perang Dunia Kedua, slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya menekankan kebebasan negara Asia, untuk menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Dan konsep ini selari dengan perjuangan sebahagian daripada golongan nasionalis di tanah Melayu, terutamanya daripada Persatuan Melayu Muda ataupun KMM. Sebab itulah KMM telah bekerjasama dengan Jepun dengan harapan Jepun dapat memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Malah KMM telah menyebarkan propaganda Jepun sebelum lagi Jepun ada di tanah Melayu. Jadi perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu ini antara langkah awal tentera Jepun membangkitkan dalam kalangan orang Melayu adalah melalui membebaskan semua ahli KMM yang dipenjarakan oleh British. Dengan dia mengalahkan British waktu Jepun menduduki tanah Melayu, KMM memohon kepada Jepun untuk semua orang Melayu yang dipenjarakan oleh British dibebaskan. Malah KMM bekerjasama dengan Jepun dan berharap Jepun dapat memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Ini apa yang dilakukan oleh KMM. Langkah awal tadi saya dah sebut ya. Pertama kali membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British, kemudian memberi ruang kepada kegiatan politik KMM kerana memerlukan sokongan masyarakat tempatan. Seterusnya, pada Jun 1942, tentera Jepun telah membubarkan KMM kerana tindakan pemimpinnya menuntut kemerdekaan daripada Jepun. Kalau kita lihat tadi, KMM bekerjasama dengan Jepun. Tujuan asalnya memang adalah untuk memastikan Jepun menyerahkan tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri di bawah KMM. Tetapi itu tidak berlaku. Apabila Jepun memerintah, KMM minta untuk merdeka, maka telah diharamkan pula KMM oleh pemerintah Jepun. Jadi pemimpin KMM sedar bahawa Jepun ini tidak akan memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu, walaupun mereka telah membantu Jepun dalam menang dalam peperangan bersama dengan British. Jadi perjuangan mendapatkan kemerdekaan ini telah diteruskan dengan taktik dan strategi baru. Yang mana anggota KMM dalam organisasi ketenteraannya yang ditubuhkan oleh tentera Jepun, iaitu Gyugun dan juga Gyutai, telah menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun, tetapi pada masa yang sama bekerjasama dengan pentadbiran tentera Jepun. Jadi pada Jun 1945, tentera Jepun yang semakin tertekan dengan serangan pihak bersekutu berusaha memenangi golongan nasionalis Melayu. Dengan cara macam mana? Tentera Jepun iaitu mendapat sokongan daripada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ibrahim Haji Yaakob, Onan Haji Siddiq, dan bekas pemimpin PKM, pemimpin KMM iaitu yang lain telah menubuhkan
Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, ataupun nama singkatannya adalah KRIS. Dan Jepun telah menerusi matlamat KRIS untuk mencapai kemerdekaan bersama dengan Indonesia melalui Asia untuk Asia. Okey. Namun selepas Jepun maklumkan KRIS bahawa rancangan untuk Tanah Melayu merdeka bersama dengan Indonesia tidak dapat dilaksanakan kerana tentera Jepun telah menyerah kalah apabila pengaboman bandar Hiroshima dan juga Nagasaki. Namun perjuangan menuntut kemerdekaan ini tidak berjaya sewaktu pendudukan Jepun, tapi diteruskan selepas penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya, iaitu parti politik pertama yang dibubuhkan selepas pendudukan Jepun. Maksudnya diteruskan oleh PKMM selepas pada Jepun menyerah kalah. Okey, so kita tengok Giyun Gyutai apa maksudnya. Okey, Giyun maksudnya adalah pembela tanah air ataupun peta, iaitu pasukan tentera sukarela yang ditubuhkan untuk membantu Jepun mempertahankan tanah Melayu. Gyutai pula adalah pasukan yang membantu pertahanan pesisir pantai dan menjaga ketenteraan awam. Okey, ini antara maksud Giyun dan juga Gyutai. Okay. KRIS adalah Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. PKM adalah Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Okay. PKMM. Okay. Bukan PKM, PKMM. Okay. Ini senang kata adalah daripada KMM asalnya, tetapi apabila dibentuk Jepun, selepas Jepun tamat dibentuk PKMM pula. Okey, kita lihat di Sabah dan Sarawak, selepas sahaja tamat ataupun masuk sahaja Jepun ini, dilihat kegiatan politik di Sarawak semakin meningkat. Contohnya Persatuan Cina digabungkan menjadi Kakyo Kokokai. Maksud Kakyo Kokokai ini adalah Persatuan Cina Seberang Laut, anjuran Jepun yang menggabungkan Persatuan Cina yang merangkumi dialek daerah atau nama keluarga di bawah satu pertubuhan, yang mana diasaskan di Kuching serta mempunyai cawangan di bandar-bandar utama yang didiami oleh orang Cina seperti di Cebu. Okey, yang mana berikutan kekurangan pegawai Jepun, orang Melayu dan orang Iban diberi jawatan dan kuasa yang lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya hanya disandang oleh orang pegawai British. Okey, jadi maksudnya di Jepun ni mereka telah membawa juga orang Melayu untuk menjadi pegawai daerah. Menjawat jawatan tinggi ini memberikan kesedaran dan keyakinan kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas-tugas penting. Contohnya kesedaran politik melalui pengalaman semasa pendudukan Jepun menjadikan pribumi Sarawak lebih yakin untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia Kedua. Okey, pendudukan Jepun telah menyuntik kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat tempatan di Sabah juga. Okey, yang mana kalau kita lihat beberapa pertubuhan telah ditubuhkan selepas pendudukan Jepun, seperti Parti Kebangsaan Melayu Labuan, okay, PKML, oleh Tengku Nordin Abu Bakar dan juga Zakaria Gan berdasarkan idea Harun Aminur Rashid, iaitu seorang nasionalis tanah Melayu. Di bahagian timur Sabah pula, Parti Kebangsaan Melayu Tawar telah ditubuhkan dan dipengurusikan oleh orang kaya-kaya Abu Bakar. Okay. So inilah saja berkaitan dengan tajuk topik 3.8. Kita bertemu lagi dalam kelas yang lain. Sekian, terima kasih.